أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memurniakan hidayah dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-204, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', rubbama istahyal 'arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu iktifa'an bi masyiatihi fa kaifa la yastahyi an yarfa'aha li khaliqatihi. Yaitu bermaksud ada kalanya seseorang arif itu merasa malu untuk menyatakan hajatnya kepada Allah kerana merasa cukup dengan kehendak ketentuan Allah. Lalu bagaimana dia tidak merasa malu untuk menyatakan hajatnya kepada makhluk Allah? Jadi dengan erti pertama sekali, kalam hikmat ini ditujukan oleh Syekh Ibn Atta' kepada golongan arif, yakni ahli makrifat. Lalu antara keadaan mereka ini iaitu kadang-kadang ada kalanya terjadi bahawa golongan ini, mereka ini dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu merasa malu untuk menyatakan hajat mereka itu kepada Allah. Ada kalanya. Kenapa mereka rasa malu? Kerana pada waktu itu pandangan mata hati mereka itu lebih tertumpu kepada kehendak ketentuan Allah, takdir Allah, kebijaksanaan Allah dan sebagainya. Sehingga pandangan mata hatinya itu lebih cenderung memandang kepada aspek-aspek itu, sehingga dia rasa malu untuk menyatakan hajatnya kerana rasa cukup dah. Cukup bahawa Allah Ta'ala sudah mengetahui segala-galanya. Dialah yang menentu segala-galanya. Dialah yang maha bijaksana. Jadi puncanya kerana mata hati dia itu pandang dari sudut itu, memandang tentang ketuhanan dari aspek itu, sehingga dia rasa malu. Kalau gitu aku serah sajalah kepada Allah. Itu. Jadi perkara seperti ini bukanlah
berlaku secara berterusan dan merupakan ehwal yang tetap pada seseorang arif. Tidak, ada kalanya. Ada kalanya mereka seperti ini, ada kalanya mereka berdoa memohon hajat. Jadi semua ini pertama sekali adalah bergantung kepada gerak atau kecenderungan mata hati mereka itu, hasil daripada pandangan makrifat mereka itu. Maka terjadilah kepelbagaian. Ada kalanya mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh hati, ada kalanya mereka mengambil sikap mendiamkan diri, ada kalanya. Jadi perlu dipahami baik-baiklah kata-kata hikmah ini, supaya tidak timbul sangkaan yang salah. Sangkaan yang salah oleh setengah orang yang tidak memahami ilmu tasawuf secara yang lebih khusyuk, ataupun saja-saja awak tak tahu pun ada juga. Kadang-kadang jenis tak beraji ke tasawuf, ada juga. Kadang-kadang kalau dia baca boleh faham, setengah tu memang dia tak faham ataupun tak dapat menanggapi maksudnya. Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu keadaan itu. Lalu bagaimana kalau dengan Allah Ta'ala seperti itu, kata Syekh Ibn Atta', maka dengan manusia sudah tentu lebih-lebih lagi. Yakni kalau dengan manusia, bahawa seseorang arif ni mereka lebih cenderung mengambil sikap tidak meminta-minta. Itu kecenderungan ahli makrifat. Tapi bukan sepanjang hidup mereka itu tidak meminta-minta. Ada waktu-waktunya mereka juga meminta. Tapi permintaan mereka itu atas landasan-landasan yang kukuh, atas sebab-sebab yang tertentu, yang kuat. Tapi kelaziman mereka ini tidak banyak sikap ataupun tidak banyak keadaan mereka ini meminta-minta dengan manusia. Mereka lebih banyak menyimpan ataupun lebih banyak menyembunyikan hajat mereka ini, dan mereka lebih cenderung untuk mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding manusia. Jadi sikap mereka ini, kalau kita perhatikan kepada dalil-dalil seperti yang sudah dijelaskan dulu, ternyata ada rujukan-rujukan Al-Quran, ada rujukan-rujukannya. Kalau di dalam hadis, kalau kita nak lihat ini, iaitu hadis seperti yang sudah saya jelaskan, man syaghalahu zikri, ada riwayat menyebut man syaghalahu zikri wa qiraatul Quran an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Dalam riwayat yang lain, a'taituhu ma la u'tiyas sa'ilin. Sesiapa yang zikir, ingat kepada Allah, menyibukkan dirinya, dia asyik, dia tenggelam di dalam ingatan, sehingga menghalang dia daripada meminta, menghalang dia daripada menyatakan hajat keperluannya kepada Allah melalui permintaan doa dan sebagainya. Kerana galik ingatan dia, asyik, tenggelam ingatannya kepada Allah. Maka kata Allah, yang ini aku akan beri kepadanya yang paling utama yang aku beri kepada orang-orang yang memintanya. Ataupun dalam riwayat yang lain, aku akan beri kepada orang yang seperti itu apa yang aku tidak beri kepada orang yang meminta. Orang yang minta pun tak boleh, tapi aku beri ke dia. Itu maksudnya. Jadi sikap itu ada landasan syar'inya. Satu ketika dulu ada tuduhan kepada ajaran tasawuf dinilai sebagai menyeleweng, menyimpang atas kefahaman, atas sangkaan tasawuf itu, dan antaranya yang termuat di dalam kitab hikam menurut kefahaman setengah orang yang terkeliru dalam perkara ini. Dia kata kerana tasawuf menurut faham mereka itu mengajarkan kita ini tidak berdoa kepada Allah, dan itu dikatakan berlawan dengan sunnah. Ini kesalahfahaman, kekeliruan yang sangat nyata. Ini lalu disesatkan tasawuf, secara khususnya kitab hikam ini. Padahal yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta' dan ulama-ulama yang mensyarah kitab hikam tidak seperti itu.
Kemudian dalam syarah ni didatangkan pula untuk menguatkan makna ini kisah Nabi Ibrahim ketika dilontar ke dalam api. Datang Jibril untuk memberikan pertolongan. Lalu Jibril bertanya dulu kepada Ibrahim alaihissalam, alaka hajah, apakah kamu ada apa-apa hajat keperluan, boleh aku tolong? Lalu Nabi Allah Ibrahim menjawab, amma ilaika fala wa ilallahi fabala. Kepada engkau hai Jibril aku tidak perlu, tapi kepada Allah aku perlu. Di sini memahamkan kita bahawa harus kita minta pertolongan dengan makhluk atas dasar wasilah dan sebab. Harus. Boleh. Kita minta tolong dengan makhluk atas keyakinan yang benar. Pertama sekali, pastikan keyakinan itu adalah benar. Betul keyakinan itu. Faham perkara ini. Bahawa yang menolong, hakikat yang menolong hanyalah Allah, dan makhluk itu sebabnya. Dia faham perkara ini. Dia yakin perkara ini. Dan dia tahu syarak mengharuskan kita minta tolong dengan sesama makhluk atas jalan sebab musabab. Harus. Boleh. Cuma dalam kes ini Nabi Allah Ibrahim tidak memilih yang itu. Nabi Allah Ibrahim memilih untuk tidak meminta-minta dengan makhluk, berserah kepada Allah terus. Sehingga bila Jibril bertanyakan seperti itu, dia jawab seperti itu, amma ilaika fala wa ilallahi fabala. Kepadamu wahai Jibril aku tidak perlu apa-apa, tapi kalau kepada Allah, ya, memang aku sangat memerlukannya. Maka kerana itulah Jibril memberitahu atau menjelaskan atau menyuruh Nabi Allah Ibrahim, salhu, kalau begitu kau mintalah saja kepada Allah. Kau mintalah. Kalau kau rasa tak perlu pertolongan aku, kau mintalah terus kepada Allah. Maka disitulah Nabi Ibrahim menjawab lagi, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Inilah keadaan yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Setelah diminta oleh Jibril untuk berdoa, minta dengan Allah. Kalau dengan makhluk rasa tidak perlu, tak payah, minta dengan Allah. Yang itu pun dijawab lagi, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah pengetahuan Allah yang meliputi segala-galanya itu, yang sudah tahu tentang keadaan diriku ini. Cukuplah yang itu daripada aku meminta sesuatu, daripada permintaanku. Jadi Nabi Allah Ibrahim dilihat dari sudut tasawufnya, melihat kepada keluasan ilmu Allah yang sudah pun mengetahui segala-galanya, sehingga dengan mengingati hakikat itu menjadikan dia rasa cukup dengan yang itu, sehingga rasa tidak perlu minta lagi. Maka keadaan seperti inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta menerusi kalam hikmat yang ke-204 ini. Bukan bererti tasawuf secara mutlak, secara total menyuruh manusia ini tidak berdoa kepada Allah. Bukan. Ini adalah ehwal yang tertentu dan ada rujukannya, ada sandaran syar'i. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Surah At-Tur ayat 48. Artinya, sabarlah terhadap hukum Tuhanmu, kerana engkau selalu di bawah pengawasan kami. Ayat ini menyuruh kita supaya mengambil sikap bersabar terhadap hukum Allah. Hukum Allah dibahagikan oleh ulama-ulama kepada dua. Satunya hukum syar'i, yang kedua hukum takdir. Kedua-dua hukum ini termasuk di dalam perintah di sini supaya bersabar menerima yang itu.
Sabarlah menerima takdir ketentuan Tuhanmu. Sabarlah menerima perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepada Tuhanmu. Dua-duanya termasuk. Jadi sikap ahli tasawuf yang merasa cukup kerana mengingati tentang keluasan ilmunya, tentang rahmatnya, tentang kebijaksanaannya, sehingga merasa untuk memilih, untuk mengambil sikap menyerah urusan itu kepada Allah saja. Kerana kuat ingatan terhadap Allah dari sudut itu, dari aspek itu, menjadikan dia mendiamkan diri. Dan termasuk sikap itu ternyata menurut faham ahli tasawuf termasuk di dalam perintah Allah dalam ayat ini. Wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, yang antara makna hukum ketetapan takdir Tuhanmu itu kau sabarlah, terimalah. Itu menurut faham ulama-ulama tasawuf. Fa innaka bi'ayunina, sebab apa? Sebab kerana engkau selalu di bawah pengawasan kami. Ayat ini kalau diterjemah secara lafzinya atau secara istilah orang moden cakap ini, literalnya, zahirnya bermaksud sesungguhnya engkau adalah dengan mata-mata kami. Tapi ahli tasawuf adalah merupakan kelompok orang-orang yang cuba nak mendekatkan diri kepada Allah, yang mana landasan akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita terjemah, nak tengok sutir-sutir, sesungguhnya engkau ini adalah kamu sabar menerima hukum Tuhanmu kerana engkau ini dengan mata-mata. Ayun ini mata kita ni mata. Tapi banyak dalam Al-Quran perkataan-perkataan seperti ini ditemui di beberapa tempat yang mengaitkannya dengan Allah. Mata ni, anggota mata kita ni, kadang-kadang dengan sirah mufrad satu dalam ayat ni, dengan sirah jamak, yang ni ada kalanya singular, ada kalanya plural. Jadi menurut faham ahli tasawuf, ini adalah gaya bahasa termasuk di dalam mutasyabihat, makna-makna yang ada kesamaran. Lalu sikap dan pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini sama ada menyerahkan maksud sebenarnya kepada Allah tanpa menjelaskannya, ataupun menjelaskan dengan makna yang sesuai, yang layak dengan ketuhanannya. Dan itu juga sebahagian daripada pengertian bahasanya juga, antara makna-makna bahasanya juga, iaitu dengan makna penjagaan, yakni dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli tasawuf landasan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak faham ayat ini dengan mana Tuhan itu ada anggota yang namanya mata. Bukan seperti itu. Jadi seperti yang saya kata tadi, dalam Al-Quran berkait dengan ayat-ayat seperti ini ada tempatnya menyebut sutir mata je, satu mata. Ayat ni banyak mata, banyak. Jadi kalau kita faham secara zahirnya, pertama sekali kalau kita ayat ini kalau kita faham secara zahirnya, kita akan menisbatkan Tuhan tu ada anggota yang namanya mata. Kemudian mata Tuhan ni tak standard, sekali sekali banyak. Bukan seperti itu yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada orang nak faham cara macam tu, terserahlah. Tapi itu bukan lagi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak iktikad Tuhan tu ada mata, satu ada orang ni banyak mata, pada serah dia lah. Cuma nak katanya itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada kebimbangan sikit tentang gaya faham seperti itu tu. Dan agak terkejut bila saya dengar ada ulasan orang tertentu ketika dia mengulas tentang ayat Al-Quran yang berkait dengan Allah Ta'ala turun di Tur Sina.
Kita rasa sangat terkejut kerana kita berfaham, kerana kita ni mempelajari akidah berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini kebenarannya. Menurut kita, kita yakin itulah manhaj yang lurus. Kalau ada orang yang nak faham lain daripada mazhab itu, silakanlah. Tapi pada kita rasa terkejutlah bila ada orang mengulas tentang ayat yang berkait falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhan menjelma, kalau dia terjemah dengan makna menjelma lah, di bukit Tur ni, Tur Sina lah, iaitu di Israel sekarang, tempat Nabi Musa bermunajat. Jadi kalau kita terjemah zahir ayat ni, apabila Tuhan muncul di bukit Tur Sina, kan nak faham cara tu. Ahlus Sunnah dalam kefahaman mereka ini, terutama ahli tasawuf, dengan makna tajalli, menzahirkan tanda-tanda ketuhanannya. Itu kefahaman Ahlus Sunnah. Tapi ada setengah yang kita dengar ni dengan makna muncul ataupun menjelma. Lalu dijelas lagi, barangkali ada pertanyaan, dalam ayat yang lain Tuhan itu berada di Arash, kemudian di Tur Sina, macam mana? Dia kata pada waktu menjelma muncul di Tur Sina tu, kosongnya Arash tu. Kita rasa berat sikit, capung dengan kelakor sikit, capung dengan kelakor. Allahu'alam. Kalau ada orang nak pegang itu, lah silalah. Cuma kita nak nyatakan itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam rujukan-rujukan utama mazhab ini. Bukan, tidak ada pegangan seperti itu. Ada suatu kalimah hikmah kul min kadiyaminik. Jadi dia tulis tu dekat-dekat kata kul min kadiyaminika wa irki jabinika fa in da'ufat yaqinuka fas'alil maula yu'inuka. Artinya, makanlah dari hasil usaha dan peluh dahimu. Maka apabila lemah keyakinanmu, mintalah kepada Tuhan, nescaya Ia membantu kepadamu. Ini kata-kata hikmah. Jadi kata-kata hikmah ini mengandungi pengertian menyuruh kita ini supaya dalam bab rezeki kita, pendapatan kita, iaitu menerusi apa yang kita usahakan dengan usaha kita, dengan daya upaya kita yang dikurniakan Allah atas prinsip, atas dasar usahanya. Tapi apabila keyakinan kita sudah lemah, yang harapan kita untuk mendapatkannya sudah tidak nampak jalan lagi, maka pada waktu itu mintalah kepada Allah. Nescaya Ia akan membantu. Yang ini pada waktu kita nampak sebab musababnya, carilah jalan dulu untuk mendapatkan sesuatu. Bila tak nampak jalan dah, tak ada dah, kembalilah kepada keyakinan yang asal, iaitu hanya Allah lah yang dapat menolong, yang dapat memberi, dan mintalah kepada-Nya. Abul Hasan Asy-Syadzili ketika ditanya tentang ilmu kimia lah, bahasa kita ilmu kimia, ya ini kemampuan untuk mengolok sesuatu bahan. Jawabnya, keluarkan semua makhluk dari dalam hatimu dan putuskan harapanmu untuk mendapat sesuatu selain
yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk engkau. Jadi orang tanya dia tentang ilmu kimia. Ilmu kimia ini iaitu ilmu yang kita faham, ilmu mengolah bahan lah, mengetahui rahsia sesuatu bahan tu dan mengolahnya, atau yang seumpama itu. Tapi bila orang tanya Abu Hasan Syazili, dia jawab macam ni. Dia kata, buanglah makhluk dari dalam hatimu, yakni hilangkan pergantungan hatimu kepada makhluk, titipkan hatimu kepada makhluk, dan putuskan harapanmu, yakni jangan menaruh harapan, keyakinan, pergantungan dan pautan hatimu kepada makhluk untuk mendapatkan sesuatu. Disuruh. Jadi kimia, hakikat kimia menurut Abu Hasan Syazili iaitu orang yang membuang pautan hatinya, ikatan hatinya, pergantungan hatinya kepada makhluk. Jadi bila seseorang itu berjaya membuang pergantungan hatinya terhadap makhluk, itulah hakikat kimia sebenar, kata Abu Hasan Syazili. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-204, yang kesimpulannya ialah nak menyatakan kepada kita bahawa orang-orang yang arif ini, mereka meletakkan harapan hati mereka kepada Allah, sehingga kuatnya pergantungan dan harapan hati mereka kepada Allah sampai ke satu tahap sehingga ada kalanya mereka pun malu nak minta dengan Allah atas keyakinan Allah Ta'ala itu sudah mengetahui segala perkara dan maha bijaksana. Ada kalanya siapa begitu? Siapa begitu? Apatah lagi dengan makhluk ini, bahawa orang-orang arif sudah tentu mereka ini tidak meletakkan harapan kepada makhluk. Dan kita ni banyak mengharapkan itu dan ini, meletakkan pergantungan ini. Macam mana? Apakah tauhid kita sudah batal? Tidak. Itu adalah perasaan, bukan keyakinan. Dalam keyakinan tetap kita meyakini hanya Allah. Itulah tauhid kita. Tetapi dalam perasaan kita masih berkecamuk. Jadi perasaan ini adalah aspek tasawuf. Keyakinan itu adalah aspek usuluddin yang membatalkan iman bila usuluddin itu rosak. Bila kita dalam keyakinan kita ada keyakinan bahawa selain Allah dapat menentukan sesuatu, baru rosak keyakinan. Tapi selagi keyakinan kita itu masih ada tertanam, cuma perasaan kita disebabkan kerana kita ni, jiwa kita tak murni molek, tak bersih molek, lalu hati kita ni berkecamuk, maka bergantunglah di situ di sini, berpautlah di situ di sini atas perasaannya, bukan keyakinannya. Maka yang itu bukan membatalkan iman, tetapi itulah keadaan jiwa yang ghaflah. Jadi ini kita kena jelas sikit, sebab kadang-kadang orang keliru, terutamanya bila dia tak dapat membezakan antara dua keadaan ini, antara tauhid usuluddin dengan zauq tasawuf ni. Tidak dia nak beza. Akhir sekali bila mengaji tasawuf lebih-lebih kurang, lebih-lebih lagi yang mengajarkannya itu tidak memberi penjelasan yang baik, akhir sekali dia ragu tentang dirinya sendiri. Doh, kalau gitu aku ni beriman, doh aku gitu, batal iman aku selama ni. Dia mari gitu. Dia akan ragu dengan keyakinannya sendiri. Bahawa hendaklah kita fahami tidak seperti itu. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-205. Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Jika kabur bagimu dua hal, keliru tentang dua keadaan, yang mana salah satu kita nak pakai ni, kita keliru dalam membuat pilihan.
Baik, maka perhatikan, yakni lihatlah mana yang lebih berat terhadap hawa nafsumu. Mana yang kau rasa nafsumu payah sikit nak terima benda tu. Hak mana hak lebih berat pada pandangan nafsumu, pada rasaan nafsumu. Maka ikutilah, pilihlah yang itu, yang kau rasa berat yang itu pada nafsumu itu. Sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang hak. Kerana hawa nafsu manusia ini memang tidak cenderung kepada yang hak, yang benar, dan dia lebih cenderung kepada yang batil. Itu sikap nafsu secara umumnya. Secara umumnya. Sebab nafsu ni pun dia banyak anginnya, yang ni banyak marhalah, banyak martabatnya. Ni kita ambil pukul rata. Nafsu cara kasarnya ni iaitu cenderung kepada yang buruk, tak cenderung kepada yang baik. Jadi bila dua perkara itu menjadi kesamaran pada kita, bila sebut kesamaran ni tak jelas lah. Janganlah benda tu jelas. Tanya juga jelas pada panduan syarak, jelas dah, hitam putih dah, halal dan haram, sah batal. Pakailah yang syarak tu, jangan tanyalah nafsu. Tapi bila dua perkara sama-sama liru, dalil tak jelas, lebih-lebih lagi dalam perkara itu sama ada tidak ada dalil atau dalilnya itu tidak jelas. Tidak ada, maksud saya tidak ada dalil itu tidak ada dalil yang direct menjelaskannya, atau ada dalil tapi banyak tafsiran dan andaiannya. Nak pakai hak mana? Kata Syekh ni, pakailah apa yang kau rasakan berat pada perkiraan nafsu ni. Kerana nafsu ini ia akan berat, tak berapa nak kepada yang hak tu. Ia lebih nak kepada hak batil. Jadi ghalibnya bila dua perkara yang sama-sama ni, hak nafsu tak benar itulah, itulah hak molek sikit. Pedoman kasar. Ni pedoman kasar. Jika kabur dan sukar bagimu untuk membezakan apakah amal itu baik atau buruk, diredai oleh Allah atau dimurka oleh Allah, maka umpamakan sekiranya engkau mati sedang berbuat itu, jika tidak gentar menghadapi mati dalam mengerjakan itu, maka kerjakanlah. Bila kita dalam dua situasi, dua perkara, dua keadaan kita nak buat, lalu macam mana? Tak jelas pada kita. Tengok, kalau kita mati, andaikan kita mati, kita bimbang tak buat benda tu? Kalau kita mati, kita bimbang buat benda tu? Kita bimbang buat benda tu. Kita cenderung nak buat tapi ada kebimbangan. Itu perkara yang tidak baik. Ada hadis, beberapa hadis yang perlu kita perhatikan tentang perkara ini. Hak pertama sekali yang Syekh ini nak beritahu mana yang ringan dan berat menurut nafsu. Hak mana nafsu suka, nafsu tak apa suka. Hak tu hak sebenarnya. Dua-dua perkara ni tidak ada dalil yang direct menjelaskannya. Ataupun ada dalil tetapi banyak huraian tafsirannya, sehingga kita tak tahu nak pilih pendapat mana. Tengok hak mana yang kita rasa berat, payah, tak cenderung mana, maka di situ ada kebaikannya berbanding hak kita hak suka no yang kita cenderung. Ini pada benda yang tidak jelas, dalam perkara-perkara yang tidak ada keterangan yang jelas mengenainya. Baca Yasin malam Jumaat sejik dengan minum air kedai kopi, kat mana kita rasa sedap? Kat mana agak? Baca Yasin pagi isi minum air kedai kopi. Orang duk padah oleh nama Allah, bid'ah lah, baca Yasin bid'ah lah. Cerita pakai pedoman ni saya tengok.
Mak mana ikut kemah kita sedap. Dok bawa kedai kopi minum air teh dengan baca Yasin sampai ke Isya. Ramai cenderung nak minum air kedai kopi lah. Itu dia. Dulu ada satu tempat, orang sekitar tu mereka ni biasalah kelaziman mereka, dan mereka tidak mewajibkannya, tapi kelaziman malam Jumaat mereka berkumpul, mereka baca Yasin. Tiba-tiba adalah huraian-huraian tertentu daripada orang tertentu melabelkan perbuatan itu sebagai bid'ah kerana tidak ada dalil ketetapan daripada Nabi suruh baca Yasin malam Jumaat. Tak ada dalil. Jadi dengan kefahaman seperti itu, maka dinilai orang yang baca Yasin malam Jumaat itu sebagai melakukan perbuatan yang bid'ah. Dia baca betul. Lalu akhir sekali orang sekitar tu tak baca Yasin, sudahannya surah pun tak mari. Dah mari nak baca Yasin, bid'ah pula. Akhir kali cari alternatif lain untuk minum air ke dalam lain macam-macam. Itu apa yang saja selingan je apa yang berlaku. Tapi nak beritahu ni bahawa perintah syarak ni ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum tidak dikhususkan, kita boleh kekalkan dalam keumumannya tu, kecuali ada yang mengkhususkannya. Perintah baca Al-Quran ini umum, tidak ditetapkan secara umumnya itu Al-Quran disuruh baca, tidak tetapkan malam tu malam ni, maka terserah kepada kita lah nak baca malam apa. Tidak ada larangannya, kecuali kita yang menetapkan atas keyakinan Nabi tetapkan ini. Salahlah yang itu, sebab tidak ada ketetapan seperti itu. Tapi sekadar kita nak laksanakan atas umumnya perintah membaca Al-Quran, tak kira surah mana-mana, malam apa-apa, itu terserah masing-masing lah. Terserah lah. Kalau rasa perkara itu perkara bid'ah, jangan buat lah. Tapi kalau orang nak buat, begitulah cara memahaminya. Ataupun dipakai sipir ni, mana sedap duduk mendengung di rumah tengah membaca Yasin, sedih duduk mendengung atau minum kopi. Pilihlah ikut kaedah tua ni, pilih hak berat, mu rasa payah sikit, buat yang itu. Kau nak pakai apa tua ni lah. Jika tidak gentar menghadapi mati, ini isu kita melakukan sesuatu perkara tu dalam hal kita sendiri, betul benda ni molek, boleh ke tak boleh ni? Disuruh tanya, kalau kita buat benda ni, andai kata kita mati, selepas tu kita ada rasa kebimbangan tak kita mati tu, aku buat benda ni, berat ni, aku sedap-sedap je kalau aku mati ni. Tanda amalan tu tak berapa molek. Tapi kalau kita buat satu perkara tu yang kita tak pasti, tapi kalau kita mati pun kita tak rasa kebimbangan, tak rasa kebimbangannya, itu adalah antara pertimbangan yang kita buat itu adalah insya-Allah benda tu molek, benda tu tidak buruk. Jadi nak beritahunya, ada pedoman hal-hal tertentu yang tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ada kalanya disuruh berpedomankan kepada diri sendiri. Dan antara sipirnya kalau nak berpedomankan kepada diri sendiri ni, iaitu pilihlah dalam hal-hal yang tidak jelas tadi tu, mana yang nafsu tu berat pada dia. Atas dasar apa? Kerana tabi'i kepada nafsu manusia ni memang tak cenderung, tak suka kepada benda yang hak, benda yang baik, dan cenderung kepada benda yang batil. Jadi atas benda-benda tak jelas ni, kita boleh buat pedoman kami ni. Mana kita rasa dah penuh tu, mudah-mudahan itulah molek. Kerana nafsu kita sikapnya ammaratun bisu. Di dalam hadis, istafti qalbaka, tanyalah hatimu, tanyalah dirimu. Jadi janganlah benda yang sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis nak tanya diri juga. Itu kena kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Ini benda yang tidak jelas, benda yang sama-sama. Lebih-lebih lagi kejadian-kejadian atau perkara-perkara yang bersifat semasa yang tidak diketahui secara jelas tentang panduan syarak ni. Itu kena rujuk kepada Al-Quran dan hadis dulu, rujuk kepada ulama dulu. Kalau tidak ada keterangan yang jelas, istafti qalbaka, tanyalah dirimu. Nak tanya ke mana? Tengok mana berat pada nafsumu. Mudah-mudahan antara dua ni, hak ni berat, yang berat itulah lebih dekat kepada kebenaran dan kebaikan. Mana hak nafsu nak cenderung itu lebih jauh ataupun lebih dekat kepada keburukan, lebih jauh daripada kebaikan. Pedoman kasar diberikan. Dalam riwayat, dalam hadis yang lain, Nabi ada beri pedoman yang lain. Pedoman kasar, benda yang tak jelas ni. Kita nak tahu mana dosa, mana pahala. Atas benda tak jelas. Al-ismu ma haka fi sadrik. Dosa itu sesuatu yang kau merasa sempit dadamu. Susah bila kau buat benda tu, merasa serabut, merasa tak tenang, rasa malu lah, itulah ni. Itu alamat perkara itu ada keburukannya. Mahaka fi sadrik, sempit pada dadamu. Adapun kebaikan, wal birru matma'anna ilahi qalbu atau nafsu. Adapun kebaikan itu sesuatu yang hatimu tenteram dengannya, tenang, senang menerimanya. Itu juga antara pedoman-pedoman, pedoman-pedomannya. Jadi semua pedoman-pedoman ini adalah dalam perkara yang tidak jelas dalilnya dan nasnya. Baliklah kepada diri atas pertimbangan tadi. Tengok kalau bab keinginan nafsu, tengok mana hak berat tu, itulah lebih dekat kepada yang baik berbanding hak ringan, hak nafsu suka. Kemudian aspek lain tadi, sesuatu yang baik ini antara sifatnya hati kita rasa tenang, senang, gembira dengannya. Adapun sesuatu yang buruk dalam dosa ni, kita rasa sempit, rasa malu lah, takut lah, macam-macam. Itu antara alamat-alamat benda tu dah molek. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-206. Kata Syekh Ibn Atta dalam kalam hikmat yang ke-206, minat tiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu 'anil qiyami bihuquqil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah dikatakan dalam bukan dikatakan, itu silap. Segera, al-musara'ah ni maksudnya segera. Jadi dalam kitab saya ni dia tulis dikatakan. Saya rasa ada kesilapan dari segi cetakan pada kalimah ini, iaitu bersegera dalam mengerjakan ayat ini terjemahan ini ada kesilapan dalam terjemahan. Baik, saya terjemah sendirilah. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah bersegera melakukan perkara-perkara baik yang tarafnya adalah sunat. Segera maksudnya cenderung untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, tetapi dia bukanlah suatu kewajipan. Sedangkan berat dan malas untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan kepada kita. Yang ni kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-206 ni nak beritahu kepada kita, tanda kita ni sedang menurutkan hawa nafsu ialah perkara-perkara baik tapi bukanlah kewajipan. Kita sangat cenderung melakukannya. Tapi perkara-perkara wajib
perkara-perkara yang merupakan suatu kewajipan, kita rasa berat dan malah melaksanakannya. Itu tanda kita sedang menurutkan hawa nafsu. Sebab apa? Keutamaannya adalah kepada melaksanakan kewajipan-kewajipan. Setelah itu barulah disokong dengan perkara-perkara yang sunat. Tapi kalau kita mengutamakan yang sunat, mengabaikan yang kewajipan, mengkemudiankan, membelakangkannya, itu tanda kita menurutkan hawa nafsu. Nanti huraian selanjutnya akan saya jelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi